Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof bertemu lagi dalam Agenda Awani. Kita melewati hari-hari terakhir tahun 2020, tahun yang akan sentiasa dikenang sebagai satu sejarah kerana kita berdepan dengan cabaran COVID-19. Namun bagi beberapa sektor tertentu, COVID-19 sudah melanda ataupun memberikan impak kepada industri tertentu sebelum tahun 2020 bermula sekalipun. Dan ini mungkin kita boleh rujuk kepada industri maritim dalam dan juga luar negara. Dan dalam aspek itu, saya ingin bersama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Sabirin Jaafar, merupakan Ketua Pengarah Institut Maritim Malaysia, MIMA. Dan kita ingin melihat apa yang kita pelajari sepanjang tahun 2020 ini dan bagaimana industri maritim ada beberapa perkara yang mungkin masyarakat perlu fahami secara keseluruhannya, khususnya berkaitan dengan perdagangan maritim, bercerita pula dengan anak-anak kapal dan juga kebajikan serta kesihatan mereka yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi itu yang akan saya bincangkan bersama dengan Datuk Dr. Sabirin Jaafar. Apa khabar Datuk? Terima kasih bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Datuk, kita tahu 2020 tahun yang cukup mencabar, akan tetapi kalau dapat Datuk rungkaikan juga dan juga memberikan sedikit mukadimah. Negara kita ni negara samudra, pesisiran pantai kita cukup besar, lautan kita juga cukup besar di situ. Jadi mungkin kita dapat fahami betapa pentingnya maritim dalam konteks perdagangan Malaysia dan juga keseluruhannya kalau kita bercerita secara tuntasnya, Datuk. Terima kasih Zul. Terima kasih Mbak menjemput saya. Sebelum kita memahami masalah yang kita hadapi sekarang ini, kita kena faham dulu Malaysia sebagai sebuah negara maritim, negara samudra, dan apa peranan ekonomi melalui laut. Ya. Kalau kita faham, 95% daripada perdagangan dunia adalah melalui laut. 95%. Ya. Jadi impaknya sangat besar. Ya, sangat besar. Jadi apabila kita berdagang melalui laut, kelebihan laut ini ialah mereka berdagang, kargo sebagainya melalui kapal-kapal yang besar. Jadi tak sama dengan perdagangan melalui udara ataupun darat, ya. Mereka terhad. Jadi kita banyak bergantung kepada, dunia bergantung kepada perdagangan laut ini melalui kapal. Dan mereka akan singgah ke pelabuhan. Dan pelabuhan ini sangat penting untuk setiap negara termasuk kita sendiri, di mana perdagangan yang besar berlaku. Pertama, kita mengeksport ke luar negara melalui pelabuhan, dan kita menerima import yang juga besar di pelabuhan juga, ya. Sebab itu pelabuhan sangat penting, dan pelabuhan ini satu industri ataupun sektor yang sangat kompleks. Dia telah berlaku ratusan ribuan tahun. Jadi banyak sejarah yang berlaku itu. Jadi tak ramai orang memahami sebenarnya industri perkapalan ini. Dan tak ramai orang sedar pun sebenarnya barangan yang ada di tangan mereka, yang mereka makan, yang mereka punyai, miliki itu sebenarnya diimport daripada luar negara melalui laut dan pelabuhan. Mungkin sekarang ni sedar bila ada jualan 12-12, 11-11 dan sebagainya, barangan tertangguh tu kerana COVID. Jadi mungkin adalah sedikit pengetahuan dekat situ. Tapi Datuk, bercerita mengenai perkara itu juga, COVID-19 juga telah menyebabkan, kita tahu kita ada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, lockdown di serata dunia, dan sudah pasti bukan saja lockdown ini berlaku di peringkat ataupun di daratan, malah juga di lautan, di samudra luas. Mungkin Datuk boleh dapat recap ataupun imbau sedikit apa yang terjadi kepada industri maritim ketika COVID-19 mencapai kemuncaknya pada sekitar bulan Mei dan juga April yang lalu. Bukan saja Malaysia tetapi seluruh dunia, Datuk. Ya Zul, kita kena balik awal sikit betul lagi, ya. Kita Malaysia mula terkesan ini saya rasa bulan Mac, di mana publicity meluas diberikan, ya. Dan kita sebenarnya agak bersedia juga, ya, tetapi tak merasa impaknya begitu besar seperti yang mereka hadapi. Terutama pada industri di laut ini, ya, dan di pelabuhan, ya. Sebab dia melibatkan kapal yang berlayar, dalamnya ada anak kapal, orang panggil kru, ya. Mereka sampai pelabuhan, mereka akan sign off, ya. Kemudian yang anak kapal daripada darat ni, dia naik kapal, dia akan sign on, kan, ya. Jadi dia proses tertentu. Sebelum itu, proses ni biasa saja. Mereka melalui ejen, syarikat kapal, mereka memaklumkan kepada lembaga pelabuhan, kepada pejabat kesihatan, custom dan sebagainya. Biasa saja, ya. Tetapi apabila berlaku masalah COVID-19 ini,
perkara itu menjadi sukar sebab berlaku kawalan pergerakan. Dan ketika itu nampaknya macam kita tak berapa bersedia. Ketika itu ada arahan supaya tidak dibenarkan pekerja kapal ataupun kru kapal untuk sign on dan sign off. Itu yang masalah. Untuk beberapa minggu berlaku masalah itu. Dan bagaimana masalah itu diatasi dan juga apa yang dipelajari pada ketika itu? Of course kita bertindak cepat. Kita ada badan jabatan yang khas, iaitu Jabatan Laut Malaysia, dan kita ada MKN, Majlis Kementerian Negara, kita ada Kementerian Pengangkutan, kita ada lembaga pelabuhan yang sentiasa monitor apa yang berlaku. Bila ini berlaku, jadi mereka bertindak. Dan kita mesti faham maritim ini merupakan satu perkara bukan tempatan, dia antarabangsa. Perniagaan maritim ini antarabangsa, dia ada kawalan daripada badan luar, iaitu International Maritime Organization. Sebelum terdapat makluman daripada IMO, kita telah lebih awal bertindak, iaitu kita ada mesyuarat sebagainya, dan kita ada selepas beberapa minggu kita ada mesyuarat dan membuat beberapa langkah-langkah tertentu untuk mengikuti PKP yang diadakan kerajaan ini, dan semua jabatan digerakkan dan mereka ini akhirnya sampai satu peringkat diberi kelonggaran. Tapi peringkat awal itu dikatakan hampir lebih 1,000 orang terlibat dalam masalah ini, dan kru kapal ini bukan tempatan semua. Separuhnya daripada laut. Bila mereka sign off, jadi mereka akan balik ke negara mereka kan, pergi airport sebagainya. Tapi ini yang berlaku, mereka tertangguhlah. Lebih kurang 1,000 orang terkesan dengan masalah ini, tetapi negara kita cepat menghadapi untuk memperbetul keadaan ini, dan mereka telah bersidang dan kabinet telah bersidang juga pada bulan Jun, 26 Jun, memberi peraturan jelas apa perlu dilakukan untuk mengatasi masalah COVID ini di pelabuhan. Adakah ini mengikut standard yang dimahukan di peringkat standard antarabangsa, satu, dan juga Datuk, bagaimana kita melihat kesesuaian dan juga penyesuaian itu dilakukan dengan baik? Kerana dalam COVID-19 ni, satu ialah memberikan satu peraturan dan juga SOP baru, tetapi untuk pematuhan dan juga bagaimana pemahaman setiap pemegang tarikh di pelabuhan dan juga anak kapal itu juga memerlukan sedikit adjustment dan juga perlukan penyesuaian. Di mana tahap pengurusan dan juga penyelenggaraan pelabuhan pada ketika ini, pada hari ini? Alhamdulillah, saya rasa kita telah berjaya mematuhi bukan saja pematuhan daripada IMO, tapi kita juga berusaha dan berjaya menyediakan langkah-langkah tersendiri yang memperbaiki arahan antarabangsa itu. Jadi kita ada jabatan, umpamanya kita memang sekarang ni mereka bergantung kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka bekerjasama dengan dua punca kuasa laut ini ialah Menteri Pengangkutan dan Ketua Pengarah Jabatan Laut, Jadi mereka ini bersidang dan mereka selalu berhubungan dengan Majlis Kesultanan Negara MKN, dengan NADMA yang pengurusan bencana, serta juga dengan lain-lain jabatan. Mereka umpamanya ada badan-badan yang bukan kerajaan, umpamanya MASA, Malaysian Shipping Owners Association, Malaysian Ship Owners Association, MASA. Mereka selalu memberikan maklumat apa yang berlaku dengan kapal-kapal mereka kepada pihak yang berkuasa, Begitu juga dengan lain-lain seperti pusat kuarantin yang sedia ada di pelabuhan, pusat kesihatan yang sedia ada di pelabuhan. Mereka menerapkan semua arah-arahan yang diberikan oleh kerajaan. Malah Jabatan Laut telah mengeluarkan apa yang dikatakan mereka punya keliling, notis perkapalan mereka pada dua kali, bulan Jun dan bulan Julai, dan segala pindaan untuk mematuhi SOP yang diberikan oleh kerajaan. Datuk, mungkin kalau daripada masyarakat teramai mungkin tidak dapat membayangkan impak dan juga kesannya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga impak COVID-19 terhadap pelabuhan-pelabuhan di Malaysia.
Kerana kalau di lapangan terbang itu mungkin ada yang pergi travel melalui kapal terbang, mungkin rasa macam kawasannya kawasan lapangan terbang itu begitu sunyi sekali. Tapi bagaimana dengan pelabuhan? Di peringkat ataupun selepas hampir setahun kita berhadapan dengan COVID-19 ni, adakah perdagangan dan juga kapal-kapal di pelabuhan sudah berfungsi dan juga beroperasi seperti biasa ataupun masih lagi pada tahap yang perlahan, kalau Datuk dapat gambarkan? Soal tentu terdapat sedikit gangguan, tetapi kita faham apabila 90% perdagangan dunia ini melalui laut, maka mereka perlu beri tumpuan yang lebih kepada masalah yang dihadapi di pelabuhan dan di laut dan di kapal. Ya. Jadi kita dapati terdapat sedikit data yang memang dapati daripada beberapa pelabuhan, terdapat penurunan sedikit daripada jumlah kargo yang masuk berbanding dalam tempoh yang sama tahun lepas dan tahun ini setakat bulan September. Ya. Tetapi kita lihat ada pelabuhan seperti pelabuhan Kuantan, dia ada kenaikan penerimaan kargo, pengendalian kargo ni sebanyak 6%. Malah Port Tanjung Pelepas yang juga yang kedua terbesar di Malaysia ni di segi port kargo, dia cuma perbezaan dia kurang 0.6% saja. Yang lain tu antara 4 ke 6%, ada yang 10% di Pulau Pinang. Tetapi ini jelas menunjukkan walaupun COVID ini melanda begitu dahsyat satu dunia, perdagangan terus berjalan. Dan usaha dibuat. Cuma apa yang dibuat, segala urusan itu dibuat mengikut SOP sebaik yang mungkin. Itu yang dinampakkan. Jadi hasil kita nampak perdagangan terus berjalan. Dan kita lihat masih ada lagi makanan dihidangkan kepada kita, barang tidak ada yang kurang di supermarket atau di kedai-kedai, runcit sebagainya. Ini semua bukti menunjukkan perdagangan terus berjalan dengan licin walaupun semasa COVID ini, walaupun terdapat sedikit terjejas lah. Tetapi kita rasa selepas ini, kita rasa mereka akan rebound semula, kembali menjadi lancar seperti sebelumnya, mungkin lebih lagi daripada apa yang kita alami sekarang ya. Saya suka apabila Datuk mengatakan bahawa ada sedikit peningkatan di Pelabuhan Kuantan contohnya dan juga tidak banyak bezanya di Pelabuhan Tanjung Pelepas. Ramai yang melihat kepada cabaran COVID-19 ini adalah pengurangan hasil dan juga kekangan-kekangan. Akan tetapi apabila fakta yang mengatakan Datuk ada pertambahan itu, mungkin juga peluang daripada pelabuhan-pelabuhan di Malaysia. Daripada MIMA sendiri berdasarkan data dan juga melihat kepada angka-angka, apa yang MIMA lihat bahawa COVID-19 juga membuka peluang. Ada potensi yang boleh kita raih. Mungkin tidak perlu melihat kepada Singapura sahaja seterusnya kalau lihat perdagangan dunia, tapi bagaimana pelabuhan-pelabuhan di Malaysia sebagai contoh kalau MIMA ada datanya, mencuri peluang pada ketika tahun 2020 ini? Saya penuh keyakinan bahawasanya pelabuhan-pelabuhan kita mampu bersaing. Ya. Kalau kita bandingkan, jangan bandingkan Singapura saja, Singapura sudah lama dan mereka memang terkenal ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan lain pelabuhan serantau, kita tidak kurang hebatnya macam Northport, Westport di Kelang ya, Port Tanjung Pelepas ya. Ini yang kargo ya. Mereka ini menerima banyak kargo ya. Dan apa yang kita lihat, kita telah mula bersaing dari segi pengendalian kargo dan barang lain di pelabuhan hasil daripada peningkatan dari segi sumber manusia, dari segi kepahaman, dari segi lain-lain dasar kerajaan untuk meningkatkan pelabuhan kita di masa ke semasa ya. Dan kita rasa mungkin satu perkara yang kurang sedikit di pelabuhan ialah masalah automation ya. Kalau kita pergi pelabuhan yang besar macam di Taiwan sebagainya, di China ya, mereka memang automate mereka punya pelabuhan ini ya. Tetapi kita juga fikir juga kalau kita automate semua sekali, dia mungkin akan mengurangkan peluang kerja untuk banyak industri. Because di pelabuhan ni banyak kerja-kerja lama macam stevedoring macam apa lagi nak kata di pelabuhan semua ejen logistik melibatkan umpamanya yang lain seperti banyak saya sebut sini ya, sampai tak sebut. Dia banyak betul sektor di pelabuhan ini yang kita lihat telah ada sejak dahulu yang sedang dipermodernkan dan kita yakin dengan ekonomi yang bertambah baik di negara kita, dia akan memacu pelabuhan-pelabuhan kita untuk menggalas tanggungjawab ini, untuk bergerak lebih maju ke hadapan, bersaing dengan
lain pelabuhan yang lebih terkenal di seluruh dunia ya. Datuk, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi tadi Datuk juga ada menyebut mengenai apa yang kita pelajari ketika COVID-19 ini ialah kita ada sedikit krisis, khususnya berkaitan dengan pertukaran anak kapal, dan juga ketika COVID-19 juga melanda Malaysia, kita masih ingat lagi beberapa kluster yang melibatkan ialah kluster anak-anak kapal yang turun dari kapal-kapal besar, kapal-kapal kargo ini. Apa yang kita pelajari satu perkara, dan juga bagaimana kita datang dengan SOP tertentu, dan juga bagaimana pelaksanaan itu dilakukan dengan baik pada ketika ini. Kerana akhirnya nanti dengan adanya pematuhan dan juga dengan adanya pelaksanaan SOP yang ketat dan juga teratur ini akan memberikan keyakinan kepada perdagangan dan juga akhirnya dapat memastikan bahawa keselamatan anak-anak kapal ini terjamin. Itu kita kongsikan sebentar lagi. Datuk, kita akan bersama dengan Datuk lagi selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Bertemu lagi kita dalam agenda awani. Malam ini masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Sabirin Jaafar, merupakan Ketua Pengarah Institut Maritim Malaysia, MIMA. Datuk, terima kasih masih lagi bersama dengan kita dalam agenda awani. Datuk tadi ada menyebut mengenai protokol pertukaran anak-anak kapal, khususnya ketika COVID-19. Ini adalah perkara yang paling dititik beratkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga pemegang taruh pada ketika COVID mula menyerang negara kita pada sekitar bulan Mac lalu. Tapi Datuk, mungkin kita fahami kesukarannya itu dan juga bagaimana SOP dan juga protokol yang dilakukan oleh pihak pewajib bagi membolehkan pertukaran anak kapal berlaku pada ketika COVID-19. Ini crew change ataupun pertukaran anak kapal ini dua perkara berlaku, iaitu kapal datang ke pelabuhan, anak kapal turun dia sign off ya. Yang kedua, kru kapal baru nak masuk ke pelabuhan ke kapal, mereka akan sign on. Jadi dua pihak ni yang kita perhatikan. Baik, kita tumpukan pada yang sign off dulu ya. Kapal datang, apa yang dibuat ya. Jadi dahulu bila berlaku pada awal dulu tak dibenarkan langsung. Ya. Tetapi selepas itu tadi telah ada improvement daripada keputusan kabinet, ada notis perkapalan di Pertempatan Laut beritahu sebagainya, maka dibuat prosedur. Bila kapal tu hampir ke pelabuhan, maka 3 hari sebelum dia sampai ke pelabuhan, jadi ejen kapal ataupun syarikat kapal akan memberi notis kepada lembaga laut ataupun pelabuhan ya, mereka akan hadir Jadi bila ini berlaku maka memberi masa untuk kajian kesihatan pelabuhan sebagainya, membuat persediaan apabila mereka turun nanti. Jadi saringan yang akan dibuat seperti biasa juga yang berlaku sebelumnya, yang terlibat Jabatan Laut dan kerjasama dan pengangkutan, maka Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pejabat kesihatan di pelabuhan ya, dengan bantuan kru daripada NADMA kita punya pusat mengenai bencana, mereka membantu semua ini, juga immigration ya. Mereka melihat pertama sekali untuk buat swab test ya, swab test. Yang kedua, sama prosesnya kalau berlaku positif ya, ada di hospital ya. Kalau negatif mereka kuarantin ya. Sebelum mereka dibenarkan untuk pulang ke negara lain ataupun lepas keluar untuk yang tempatan. Tetapi yang satu aspek lain yang kita perhati ialah mental health ni ya. Stres ataupun tekanan yang dihadapi oleh mereka ni. Mereka belayar lama dah, berminggu-minggu, sampai terhad pula tak tahu apa masa depan mereka selepas itu. Yang ini yang juga diberi perhatian oleh kerajaan kita, serta juga daripada masanya mereka memberi maklumat apa yang berlaku. Jadi kita setakat ini telah mengendalikan perkara ini, saya rasa baik. Kita nampak hasil sekarang ini. Begitu juga apabila kapal nak berlayar, kru yang datang untuk sign on kapal itu, mereka juga akan diberikan tes yang serupa juga supaya mereka tidak menularkan sekiranya mereka positif ada wabak COVID, tidak menularkan kapal. Kalau tular dalam kapal, dia akan confine dalam kapal lagi, lebih bahaya lagi kamu itu Jadi inilah kompleksiti yang berlaku, yang kita pelajari, yang kita improve dari masa ke semasa Ini wabak ni saya rasa kali pertama berlaku selepas perang betul ini yang berlaku yang ini lebih satu dunia terlibat. Jadi yang kita akan satu pengajaran besar untuk semua kita, terutama yang terlibat dalam industri perkapalan ini, untuk merangka
apa cara terbaik untuk menghadapi perkara yang serupa kalau berlaku di masa hadapan. Maksudnya langkah-langkah ini kita tulis, kita buat dia punya prosedur dia, SOP dia. Kalau berlaku masa depan, kalau bukan di aspek pandemik kesihatan, aspek lain umpamanya krisis ya, politik ataupun peperangan sebagainya kan, kita dah ada cara dah untuk menghadapinya. Inilah saya rasa satu aspek positif yang berlaku yang dapat kita pelajari daripada krisis pandemik COVID-19 ini. Apa yang dilakukan di peringkat MIMA pada ketika ini? Adakah pemerhatian dan juga dokumentasi itu yang dilakukan sekarang akan diterjemahkan kepada pelaksanaan polisi yang lebih jelas di masa akan datang, ataupun ianya sudah dilaksanakan dalam konteks norma baharu pada ketika ini? Dan juga macam Datuk katakan tadi, ini pertama kali kita berhadapan dengan pandemik seumpamanya di seluruh dunia. Bagaimana? Kita tidak tahu bagaimanakah tahun 2021 bakal menjelma nanti. Akan tetapi dengan pengajaran dan juga pelajaran pada tahun 2020 ini, bagaimana MIMA sendiri juga bersedia untuk menawarkan kepakaran dan juga kajian kepada pemegang daripada kerajaan dan juga pihak-pihak pemegang taruh yang lain. Ya, MIMA ni telah ditubuhkan sejak tahun 1993 yang ditubuh oleh kerajaan khas untuk menjadi satu badan perangka polisi dasar untuk maritim dalam pelbagai aspek keselamatan, environment, perdagangan dan ekonomi serta security dan sebagainya. Tetapi yang ini baru benda yang baru berlaku ini kami sebagai badan penyelidik, kami tidak bertindak lebih awal. Kita lebih kepada menerima data sebagainya dan kita akan bersidang sama pakar-pakar penyelidik kita. Kita akan berjumpa dengan semua pemegang taruh di pelabuhan, agensi kerajaan sendiri. Kita akan dapat semua data yang sesuai kan. Kita akan formulate dalam bentuk dasar atau cadangan untuk dikemukakan balik kepada kerajaan untuk diperakukan untuk masa hadapan. Tetapi kita harus faham, government telah bertindak lebih dahulu, lebih proaktif sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam cuba mengatasi masalah pandemik COVID ini. Jadi MIMA kita akan kumpul kita akan kumpul semua data ini, berjumpa semula, buat kajian, bandingkan dengan luar negara, tengok peraturan-peraturan antarabangsa daripada IMO, dan kita akan formulate, kita akan bukukan. Ini kita akan kembalikan kepada kerajaan untuk satu cadangan polisi maritim untuk kerajaan di masa hadapan. Dan Datuk, penting juga untuk pendidikan dan juga perkongsian bersama dengan masyarakat. Kerana saya masih ingat apabila sekitar bulan Jun dan juga Julai ketika kadar kes di Malaysia COVID-19 tidak banyak, malah penularan tempatan mencecah angka kosong, tiba-tiba ada beberapa kluster yang melibatkan anak kapal, masyarakat sedikit panik pada ketika itu. Dan juga ada sedikit jurang pemahaman antara apa yang berlaku dalam industri maritim dengan pemahaman masyarakat pada ketika ini. Jadi pada pandangan Datuk, apa yang boleh dilakukan oleh MIMA lagi untuk memastikan bahawa COVID-19 dan juga industri maritim dapat masyarakat fahami secara meluas menjelang tahun-tahun mendatang, Datuk? Saya rasa paling penting bagi MIMA ialah untuk memberi kepahaman kepada masyarakat Malaysia mengenai isu-isu yang melibatkan maritim. Sebab isu maritim ni dah lama, beratus tahun dah. Ramai orang kita, orang Melayu terutamanya, seorang seafarer yang bagus sejak ratusan tahun yang dahulu. Daripada zaman Melaka dulu? Ya, orang Melaka. Saya pun dari Melaka juga. Banyak pergi Singapura membangunkan industri maritim ini. Jadi, apa yang berlaku sekarang, saya rasa kepahaman ni tak menyuruh, tidak ditanam daripada awal lagi. MIMA ingin mencadangkan, Perdana Pesyuarat mencadangkan supaya nanti kita buat satu nama dia polisi cadangan, satu polisi pendidikan maritim negara. Jadi kepahaman terhadap isu maritim ini, efek environment, pekerjaan sebagainya, bermula daripada bacaan di peringkat sekolah rendah lagi. Ya. Jadi dia akan bawa peringkat atas sampai bila student masuk universiti, mereka dah boleh pilih dah. Kalau mereka masuk dalam cabang maritim, katalah bidang security atau bidang polisi atau bidang environment sebagainya kan, mereka tahu di mana mereka akan berakhir. Sekarang ni saya rasa setengah mereka meraba-raba, tak nampak apa akan berlaku kepada mereka di aspek pekerjaan selepas habis. Dan kita tidak ada satu si maritim pun yang khusus untuk maritim. Apa yang ada, kita ada mungkin 3-4 universiti tempatan yang mereka menawarkan khusus maritim yang berlainan satu dengan lain. Tapi kalau negara kita boleh duduk sit down, buat satu polisi yang betul, kita arahkan mereka kefahaman.
memang baru saja memberi satu kajian kepada Universiti Teknologi Malaysia untuk mengkaji berapa jumlah sebenarnya penduduk Malaysia ini yang terlibat dengan industri maritim ini, walaupun kerajaan seperti tentera, FMM, umpamanya perikanan, nelayan, industri pembuatan sebagainya. Kalau kata terlibat ni 500,000 orang, kalau kali 5 ahli keluarga mereka, bermakna berjuta orang terlibat sebenarnya daripada industri maritim ini. Dengan adanya angka-angka ini, kita boleh approach kerajaan, tunjuk kepada mereka bahawasanya kita perlu ada satu polisi yang lebih mantap, lebih mantap. Dah ada untuk menyalurkan kepahaman maritim ini. Mereka ini penting untuk membangunkan negara dari aspek ekonomi dan lain. Saya rasa itu juga perkara yang mungkin kita boleh bersama dengan Datuk lagi di masa akan datang, sekiranya polisi itu boleh dibincangkan dengan secara lebih meluas dan juga secara lebih mendalam. Itu kami juga sedia untuk berbincang bersama Datuk di agenda awal ini. Tapi untuk hari ini sahaja perbincangan kami bersama dengan Datuk Dr. Sabirin Jaafar, merupakan Ketua Pengarah Institut Maritim Malaysia, MIMA. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada anda. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Dan juga rancangan ini boleh ditonton semula di platform digital kami di esrawani.com dan juga melalui aplikasi kami. Terima kasih kerana bersama dengan saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Zulfikri Yusof, kita jumpa lagi.